Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nabil Hafiz bin Azmi. Saya ingin membentangkan tentang tajuk Dasar Luar Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB ditubuhkan pada bulan Oktober 1945. Matlamat utama penubuhan PBB adalah untuk memelihara keamanan dan keselamatan sejagat di seluruh dunia. PBB juga memainkan peranan menyelesaikan konflik antarabangsa secara aman tanpa menggunakan sebarang kekerasan. Sejak awal penubuhan sehingga ke hari ini, PBB telah memberikan sumbangan yang amat besar dalam memelihara keamanan dan kesejahteraan masyarakat dunia. PBB juga mempunyai matlamat dan prinsip, iaitu pertama, PBB mahu mengekalkan keamanan dan keselamatan antarabangsa. Kedua, PBB mahu mewujudkan hubungan persahabatan dalam kalangan negara yang antarabangsa. Ketiga, PBB dapat menggalakkan kerjasama antarabangsa di antara seluruh dunia, melindungi hak asasi manusia tanpa mengira kaum, jantina ataupun agama. Seterusnya, PBB mahu membaiki taraf hidup penduduk di seluruh dunia bagi menjamin kesejahteraan. Terdapat beberapa badan utama pertubuhan dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Antaranya ialah Sekretariat, kedua Mahkamah Keadilan Antarabangsa, ketiga Majlis Amanah, keempat Majlis Ekonomi dan Sosial, kelima Majlis Perhimpunan Agung dan Majlis Keselamatan. Untuk Sekretariat, Sekretariat adalah diketuai oleh Setiausaha Agung PBB. Tugas utamanya ialah menjalankan kerja-kerja pentadbiran seperti diarahkan oleh Perhimpunan Agung. Ianya dilakukan dalam tempoh perkhidmatan Setiausaha Agung iaitu selama 5 tahun. Untuk Mahkamah Keadilan Antarabangsa, ianya dikenali sebagai Mahkamah Dunia. Mahkamah ini untuk menyelesaikan pertikaian antara negara-negara yang terlibat. Ianya mempunyai 15 orang hakim yang dipilih oleh Majlis Perhimpunan Agung dan Majlis Keselamatan, dan ianya dipilih melalui pengundian yang berasingan. Kriteria yang diambil kira ialah terdiri daripada warga negara yang berlainan dan mewakili aliran kehakiman yang dominan. Untuk Majlis Amanah, ianya bertanggungjawab menyelia wilayah-wilayah antarabangsa yang diamanahkan di bawah pentadbiran PBB. Fungsi utama Majlis Amanah ini adalah untuk menyediakan negara-negara yang belum merdeka yang diamanahkan kepadanya untuk membentuk kerajaan yang tersendiri. Untuk Majlis Ekonomi dan Sosial, ianya terdiri daripada 54 ahli yang dilantik bagi tempoh 3 tahun. Majlis ini bersidang 2 kali setahun dan pusat kegiatan majlis ini terletak di Eropah, Asia, Asia Timur, Amerika Latin dan Afrika. Untuk Majlis Perhimpunan Agung pula, ianya merupakan badan yang terbesar PBB yang diwakili oleh semua negara anggota PBB. Setiap ahli dalam majlis ini mempunyai satu undi. Ianya berperanan sebagai parlimen yang mendebat hal ehwal dunia. Persidangan majlis ini diadakan setahun sekali dan fungsi utamanya adalah melaksanakan matlamat dan prinsip PBB itu sendiri. Majlis ini juga berfungsi sebagai badan perunding, penyelaras, pemilih dan pengawas kewangan untuk PBB. Bagi Majlis Keselamatan pula, ianya merupakan badan terpenting dalam PBB yang bertanggungjawab menjaga keamanan dan keselamatan dunia. Sebelum 1965,
Majlis ini mempunyai 11 ahli iaitu 5 ahli tetap dan 6 ahli biasa. 6 ahli biasa dilantik 2 tahun sekali. Selepas tahun 1965, jumlah ahli biasa ditambah menjadi 10 orang. Anggota tetap Majlis Keselamatan PBB mempunyai kuasa veto, yakni kuasa pembatalan. Terdapat beberapa pencapaian PBB yang telah dilaksanakan. Yang pertama adalah masalah pelarian. PBB memainkan peranan dalam menyelesaikan masalah pelarian tersebut. Bagi menangani masalah ini, PBB telah mengadakan rundingan diplomatik bagi menempatkan pelarian di negara-negara yang tertentu. Kedua, dasar apartheid. PBB menubuhkan jawatan kuasa khas bagi menangani masalah apartheid. Pada 1963, Perhimpunan Agung PBB meluluskan perisytiharan pembasmian segala bentuk diskriminasi ras. Seterusnya ialah hak asasi sejagat. Pada 1948, PBB menggubal pengisytiharan hak asasi sejagat. Perjanjian berhubung dengan hak asasi penjagat diluluskan oleh PBB pada 1966. Seterusnya adalah menyelesaikan perebutan pulau. PBB berusaha menangani masalah perebutan pulau agar ketegangan antara negara-negara yang terlibat dapat dikurangkan. Bagi menyelesaikan masalah perebutan pulau tersebut, PBB melaksanakan Undang-Undang Laut pada tahun 1994. Seterusnya ialah kemerdekaan wilayah jajahan. PBB memainkan peranan menyelesaikan masalah kemerdekaan wilayah jajahan tersebut. Pada 1960, PBB meluluskan pengisytiharan kemerdekaan kepada wilayah dan penduduk negara yang telah dijajah. Untuk menangani konflik antarabangsa pula, Majlis Keselamatan PBB memainkan peranan dalam menyelesaikan konflik dengan aman tanpa sebarang kekerasan. Pada 1956, Majlis Keselamatan berjaya menyelesaikan krisis terusan Suez. Pada 1960 hingga 1962 pula, PBB menghantar pasukan pendamai ke wilayah Kongo. Seterusnya, pencapaian yang tentang bantuan kewangan dan ekonomi. PBB turut membantu negara-negara mangsa perang selepas Perang Dunia Kedua. PBB memberikan bantuan perkhidmatan kebajikan kepada mangsa peperangan bagi memastikan kualiti kehidupan masyarakat terpelihara dan terjaga pada masa akan datang. PBB juga menyediakan pinjaman untuk pembangunan bagi negara-negara mundur. PBB juga menyediakan pinjaman untuk pembangunan bagi negara-negara mundur untuk kemajuan pada masa akan datang. Seterusnya adalah perlumbaan senjata. PBB juga berusaha mengawal perkembangan persenjataan moden yang mengancam keselamatan dunia. Kejayaan yang dicapai oleh PBB ialah mempengaruhi pihak-pihak yang terlibat dalam peperangan Iraq untuk mencapai gencatan senjata. Seterusnya, mengenakan sekatan ekonomi dan menghentikan bantuan kewangan kepada Pakistan. Kesimpulan yang dapat dibuat melalui Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB adalah PBB berjaya mempertahankan keamanan dan kesejahteraan masyarakat dunia dengan sangat berkesan. PBB juga mengambil langkah-langkah yang berkesan bagi menangani konflik-konflik yang melibatkan negara-negara anggota yang menyertai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Sekian daripada saya, Muhammad Amirul Hafiz bin Azmi. Terima kasih.